Assalamualaikum dan hai, saya Noah Binti Mazuki, wakil daripada Kumpulan 3. Kami akan membincangkan tentang kerja yang telah kami lakukan, iaitu tentang COVID yang melanda negara, sama ada dari segi kesan dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan jumlah kehadiran pelancong ke Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Bilangan pelancong pada bulan Januari adalah seramai 213 orang. Bilangan pelancong ini terus meningkat sehingga bulan Jun. Namun, pada bulan Julai berlaku sedikit penurunan bilangan pelancong iaitu seramai 910 orang berbanding bulan sebelumnya. Namun begitu, bilangan pelancong terus meningkat semula pada bulan Ogos, iaitu kepada 3,232 orang, yang mana menunjukkan bilangan pelancong pada bulan tersebut adalah paling tinggi pada tahun 2019. Pada bulan September hingga Disember, bilangan pelancong semakin menurun. Ini menunjukkan bahawa bilangan pelancong pada bulan Disember adalah paling sedikit, iaitu seramai 35 orang sahaja. Begitu juga dengan pendapatan celet dan barangan runcit. Dari bulan Januari hingga Jun menunjukkan berlaku peningkatan yang berterusan. Namun, pada bulan Julai berlaku penurunan sebanyak 51,881 berbanding bulan sebelumnya. Pada bulan Ogos, pendapatan celet dan barangan runcit kembali meningkat kepada 166,598 dan menunjukkan jumlah paling tinggi pada tahun tersebut. Pada bulan September berlaku penurunan yang berterusan sehingga bulan Disember, iaitu kepada 6,762 yang mana merupakan pendapatan celet dan barangan runcit yang paling sedikit pada tahun 2019. Analisis person correlation yang merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lain, baik dalam satu arah yang sama ataupun arah yang berlainan. Bagi soalan B untuk analisis person correlation antara bilangan pelancong dengan pendapatan celet adalah bersifat berhubungan negatif dengan variabel iaitu pembeli ubah. Jadi, saya akan menerangkan soalan iaitu analisa trend kemasukan pelancong ke Pulau Besar Mersing dan mengapa ada masanya ramai dan ada masanya sedikit. Jadi, jadual menunjukkan jumlah kehadiran pelancong ke Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Bulan Januari mencatatkan jumlah pelancong seramai 213 orang, manakala Februari seramai 286 orang. Hal ini berlaku disebabkan pada 2 bulan tersebut merupakan musim persekolahan. Jadi ibu bapa tidak dapat membawa anak-anak mereka melancong. Jadi yang pergi melancong hanya daripada golongan bujang ataupun golongan yang tidak berkeluarga. Seterusnya, jumlah kedatangan pelancong menunjukkan peningkatan yang mendadak pada bulan Mac hingga Jun, iaitu sebanyak 1856 orang pada bulan Mac. Dan April sebanyak 2876 orang. Pada bulan Jun pula merekodkan nilai sebanyak 303 orang pelancong yang datang ke Pulau Besar. Jumlah peningkatan dari bulan Mac ke bulan Jun adalah sebanyak 1174 atau bersamaan 63.25%. Jadi, keempat-empat bulan ini mencatatkan peningkatan kerana keunikan pulau itu tersendiri. Dan pada bulan itu juga merupakan cuti penggal. Jadi, banyak pelancong yang datang melancong membawa keluarga, anak-anak dan macam-macam lagi. Seterusnya pada bulan Julai pula mencatat seramai 2,120 orang pelancong yang datang ke Pulau Besar. Jumlah tersebut meningkat kepada 3,232 orang pada bulan Ogos. Peningkatan adalah sebanyak 1,112 orang atau bersamaan 52.45%.
Namun begitu, jumlah pelancong kemudiannya menunjukkan penurunan terhadap 4 bulan yang berikutnya. Hal ini disebabkan faktor seperti cuaca. Seperti mana kita sedia tahu, pada hujung tahun merupakan musim angin monsun bertiup kencang. Jadi, aktiviti laut dan aktiviti pulau tidak dapat dijalankan kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Justru hal ini akan mempengaruhi jumlah kedatangan pelancong ke pulau tersebut. Seterusnya, kewujudan wabak COVID-19 yang menjejaskan banyak sektor ekonomi dan pelancongan di Malaysia. Jadi, aktiviti pelancongan terpaksa dihentikan berikutan wabak ini yang merebak dan membimbangkan orang ramai. Membentangkan tentang cabaran dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan celet dan barangan runcit di Pulau Besar. Pelancongan merupakan industri perkhidmatan utama yang kian berkembang maju dan mendatangkan keuntungan besar dalam bentuk tukaran asing. Kini dengan peningkatan ekonomi, kemudasampaian tinggi serta jalinan hubungan yang baik antara sebuah negara dengan negara yang lain. Oleh itu, terdapat berbagai cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha celet dan barangan runcit di Pulau Besar. Cabaran yang pertama ialah menangani persaingan. Apabila mereka berhadapan dengan pesaing dalam industri yang sama, mereka akan merasa perniagaannya tergugat kerana poin pesaing sangat sengit. Mungkin jumlah kehadiran pelancong ke Pulau Besar pada bulan Jun hingga Julai ada sedikit penurunan kerana mempunyai pesaing menyebabkan pendapatan celet dan barangan runcit agak sedikit menurun. Dan cabaran kedua ialah pendapatan ekonomi akan berkurang. Pada bulan September hingga Disember berlaku penurunan mendadak dengan kehadiran pelancong kerana negara Malaysia telah mengalami satu wabak penyakit, iaitu penyakit yang sangat berluasa iaitu COVID-19 yang menyebabkan pendapatan ekonomi mereka jatuh. Tambahan pula pengeluaran Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang menyebabkan semua penjual-penjual tidak dibenarkan menjual. Hal ini kerana pendapatan di Pulau Besar semakin berkurang kerana kekurangan kehadiran pelancong dari luar negara ataupun dalam negara. Okey, seterusnya ialah masalah. Masalah hadapi oleh mereka ialah yang pertama, pertumbuhan pesat dalam perniagaan. Pertumbuhan pesat dalam perniagaan adalah penting bagi menjalankan dan meneruskan sesuatu perniagaan. Dengan kehadiran wabak COVID-19 ini, pengusaha perlu mencari dan memastikan pasaran mereka supaya perniagaannya dapat berkembang dengan pesat dengan pelbagai kaedah dan cara. Kebanyakan pengusaha gagal dan menghadapi pelbagai masalah mengembangkan perniagaan disebabkan oleh pengusaha gagal dalam memastikan pasaran yang sepatutnya. Pengusaha harus memastikan permintaan pelanggan terhadap produk atau khidmatan dalam perniagaan supaya perniagaan dapat berkembang dan menyesuaikan diri dalam memenuhi keperluan asas pelanggan. Dan masalah yang terakhir masalah yang kedua ialah strategi perniagaan. Dengan kewujudan wabak ini, pengusaha perniagaan menjadi kurang mendapat sambutan dengan kehadiran pelancong yang menyebabkan mereka perlu mengatur strategi untuk mengekalkan ekonominya. Oleh itu, pengusaha perlulah mengatur strategi untuk mengekalkan pendapatan dalam perniagaannya. Sebagai contoh, pengusaha perlu membuat promosi melalui media massa, iklan dan majalah. Dengan cara mempromosikan juga merupakan faktor yang penting bagi meningkatkan keuntungan serta meningkatkan reputasi perniagaan. Oleh itu, usahawan perlulah sentiasa menghasilkan strategi yang dapat mengatasi masalah persaingan dengan para pesaing dan juga mengekalkan jualan dan keuntungan dalam perniagaannya walaupun pelbagai rintangan yang dihadapi olehnya. Langkah penambahbaikan iaitu bagaimana cara untuk menggalakkan kedatangan pelancong ke Pulau Besar. Okey, langkah yang pertama adalah pihak kerajaan negeri Johor haruslah bekerjasama dengan pihak pengurusan pulau untuk memperlekatkan kemudahan prasarana perhubungan dan pengangkutan di mana pelancong yang datang inginkan keselesaan semasa berurusan di pelabuhan, iaitu kerajaan perlu menambahkan bilangan bot atau feri yang memberi keselesaan kepada pelancong di mana tidak perlu mengambil masa yang lama untuk bergerak ke sesebuah pulau tersebut. Keadaan ini akan menggalakkan kedatangan pelancong sekiranya perkhidmatan yang disediakan lebih efisien dan cepat sehingga akan memberi kepuasan kepada pelanggan.
Okey. Langkah yang kedua adalah pihak pengurusan haruslah menambahkan kemudahan penginapan yang selesa seperti bilangan tandas, bekalan air, bekalan elektrik dan chalet-chalet. Kita tahu di mana pelanggan atau pelancong inginkan keselesaan semasa berada di pulau. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk sebagai pihak pengurusan bertanggungjawab untuk menambahkan bilangan tersebut untuk memastikan pelanggan ni akan lebih tinggal lama di sesebuah pulau dan akan menarik pelanggan untuk datang ke sesebuah pulau. Langkah yang ketiga adalah pihak Kerajaan Negeri Johor melalui Perlembagaan Penggalakan Pelancongan Malaysia perlu menyediakan maklumat yang lengkap berkenaan dengan pulau besar bagi mempromosikan pulau besar ini sebagai sebuah pulau untuk dijadikan bidang pelancongan yang akan menggalakkan kedatangan pelancong di sini. Promosi atau periklanan ini boleh dilakukan melalui media massa atau media elektronik, iaitu melalui Facebook. Keadaan ini Lembaga Penggalakan Pelancong Malaysia harus mempromosi apakah aktiviti yang ada di Pulau Besar, apakah yang menarik dengan Pulau Besar. Seperti aktiviti yang terdapat di Pulau Besar adalah selam scuba, snorkeling, memancing dan sebagainya. Seterusnya, keadaan ini akan menggalakkan kedatangan pelancong di mana pelancong inginkan aktiviti yang menarik yang akan memberi keseronokan kepada pelancong. Okey, langkah yang keempat adalah pihak pengurusan pulau haruslah memperkasakan langkah-langkah keselamatan, iaitu dengan menambahkan bilangan pegawai keselamatan yang terlatih di pulau tersebut akan memberi keselesaan dan pelancong juga akan berasa selamat jika mereka berada di pulau tersebut. Di mana sebagai contohlah, pelancong telah menyertai aktiviti seperti mandi manda. Mereka tidak perlu bimbang kerana pegawai-pegawai terlatih telah disediakan oleh pihak pengurusan pulau di tepi-tepi pantai sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Keadaan ini bagi memastikan keselamatan pelancong yang datang ke pulau tersebut akan terjamin. Okey. Langkah yang kelima iaitu langkah yang terakhir, pihak pengurusan pulau haruslah memelihara keindahan dan kebersihan di sekitar pulau. Iaitu kita tahu di mana pelancong inginkan sebuah pulau yang sangat bersih dan selesa untuk didiami. Dengan ini kita haruslah menjaga khazanah alam sekitar yang ada. Seperti sayur-sayuran, iaitu kita tahu di mana pulau ini dikelilingi oleh batu-batuan, sayur-sayuran, pokok kelapa, pasir yang putih dan udara yang segar. Keadaan ini akan menggalakkan kedatangan pelancong ke sini. Dengan ini, pelancong akan lebih rasa menarik untuk datang ke pulau besar ini di Mersing, Johor. Okey, bagi soalan F iaitu analisis terhadap kesan langkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan COVID ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar ialah Pulau Besar mengalami kerugian. Hal ini dikatakan kerana sektor pelancongan seperti sektor pelancongan terpaksa memperlahankan operasi mereka ataupun terpaksa menutup hotel-hotel mereka disebabkan oleh arahan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Hasil daripada penutupan sektor perhotelan ini menyebabkan pihak hotel terpaksa menerima hakikat bahawa mereka akan mengalami kerugian disebabkan banyak tempahan-tempahan hotel, tempahan-tempahan penginapan daripada para pelancong terpaksa dihentikan kerana disebabkan wabak COVID-19 yang melanda. Selain itu, sektor pelancongan ini juga mengalami kerugian disebabkan oleh
pengusaha seperti pengusaha celet, pengusaha resort turut sama terpaksa menghentikan operasi mereka disebabkan oleh arahan PKP. Hal ini menyebabkan banyak kerugian yang mana pelacun tidak dapat datang ke pulau besar dan pelacun juga terpaksa membatalkan tempahan. Pembatalan tempahan ni menyebabkan banyak sektor pelacungan perhotelan di Pulau Besar mengalami kerugian kerana mereka terpaksa memulangkan kembali duit kepada para pelanggan mereka. Bagi langkah kedua, kesan PKP ialah ekonomi merosot dan terjejas. Hal ini dikatakan kerana dengan penurunan kadar mata wang asing, di mana pelacun, terutama pelacun di Pulau Besar terdiri daripada pelacun-pelacun daripada negara luar seperti China, Jepun dan sebagainya. Jadi apabila tiadanya kemasukan para pelacun daripada luar negara ke dalam negara Malaysia ataupun ke dalam Pulau Besar, menyebabkan pertukaran kadar mata wang tu tidak berlaku dan ini menyebabkan ekonomi merosot dan terjejas. Selain itu, ekonomi merosot dan terjejas kerana tiada kemasukan pelacun. Apabila tiada pertukaran kadar mata wang tidak berlaku, lepas tu banyak pelacun yang membatalkan tempahan. Ini jelas menunjukkan bahawa ekonomi semakin merosot dan terjejas kerana Pulau Besar merupakan satu pulau yang menerima kunjungan pelacun yang agak banyak dalam bagi satu-satu masa. So bila tiada kemasukan pelacun asing, ini sedikit memberi impak yang negatif kepada ekonomi di Pulau Besar dan juga ekonomi untuk negara Malaysia. Selain itu, kesan yang seterusnya, kesan langkah PKP yang dijalankan menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Kadar pengangguran meningkat disebabkan oleh banyak sektor pelacungan seperti sektor perhotelan, pengusaha celik masing-masing. Lepas tu peniaga kedai runcit, peniaga yang meniaga makanan, pemilik restoran terpaksa menutup kedai mereka, terpaksa memberhentikan operasi perniagaan mereka, yang mana dengan penutupan ini menyebabkan ramai pekerja harus diberhentikan untuk sementara waktu ataupun harus diberhentikan terus kerana banyak hotel, seperti setengah hotel diorang terus membuang pekerja dan ada setengah hotel tu memperkecilkan bilangan pekerja. Yang ini bertujuan bagi memastikan hotel mereka mampu bertahan untuk dalam jangka masa 3 hingga 4 bulan lagi. Selain itu, kadar pengangguran terus meningkat disebabkan penduduk di Pulau Besar kebanyakan menumpukan pekerjaan kepada sektor pelacungan seperti mereka pemandu bot, peniaga makanan kecil, peniaga kedai makan, pekerja resort. So apabila mereka diberhentikan kerja, ini secara automatik menyebabkan mereka tiada sumber pendapatan dan menyebabkan kadar pengangguran tu semakin meningkat.